Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan untuk subjek GMGA 3063 Perbandingan Pentadbiran Awam. Dan ini merupakan ahli kumpulan saya iaitu Kardina binti Abdul Rani 265958, Nur Shazlin binti Abdullah 266250, Siti Mariam binti Mahmud 266347 dan Nur Syairah binti Samsudin 266743. Kami telah memilih negara United Kingdom dengan Amerika Syarikat. United Kingdom merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di pantai barat laut benua Eropah, mempunyai 4 negeri dan merupakan sebuah raja berperlembagaan tunggal. Kesan pengaruh British terhadap negara United Kingdom ialah dari segi bahasa, budaya dan sistem perundangan bekas penjajah mereka. Maju dari segi ekonomi dengan KDNK nominal ke-6 tertinggi dan pariti kuasa beli di dunia, namun kepimpinannya dalam hal ehwal dunia menjadi teruk disebabkan peperangan. Kekal menjadi kuasa besar dari segi pengaruh ekonomi, budaya, ketenteraan, sains dan politik. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika Utara dan Washington merupakan ibu kota kepada Amerika Syarikat dan merupakan bandar paling padat penduduk dengan pusat kewangan ialah New York City. Entiti Amerika Pramoden telah ditubuhkan oleh 13 koloni British di sepanjang pantai Atlantik. Pada 4 Julai 1776, penduduk koloni mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, mengisytiharkan hak mereka untuk menentukan kebebasan individu dan membentuk koperasi. AS memperoleh tanah dari Perancis, Spanyol, Britain dan Rusia, dan pertikaian antara selatan berasaskan pertanian dan utara berasaskan perindustrian mengenai hak dan perluasan negara. Perang Spanyol-Amerika dan Perang Dunia Pertama mengukuhkan status negara sebagai kuasa tentera yang dihormati. Kerajaan dan perlembagaan. United Kingdom. United Kingdom ialah sebuah negara kesatuan di bawah sistem raja berperlembagaan. Perlembagaan UK terutamanya terdiri daripada pelbagai sumber bertulis termasuk statut, undang-undang kes hakim dan perjanjian antarabangsa. Parlimen British boleh melaksanakan reformasi perlembagaan dengan hanya meluluskan Akta Parlimen, dengan itu mempunyai kuasa politik untuk mengubah atau memansuhkan mana-mana kandungan bertulis atau tidak bertulis perlembagaan. Parlimen British terdiri daripada dua dewan, Dewan Rakyat terdiri daripada wakil rakyat dan Dewan Pertuanan terdiri daripada wakil yang ditetapkan. Dan sebarang undang-undang yang diluluskan memerlukan persetujuan diraja untuk membentuk Parlimen baharu. Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dilantik secara rasmi oleh raja untuk membentuk kerajaan. Parlimen British ialah badan perundangan mutlak United Kingdom. Kuasa eksekutif dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Kabinet yang kesemuanya mengangkat sumpah di hadapan Majlis Privy Sri Paduka Baginda dan kemudiannya menjadi Menteri-Menteri Mahkota. UK kini dibahagikan kepada 650 kawasan pilihan raya menjelang pilihan raya kecil. Setiap ahli memilih timbalan dengan majoriti mudah undi. Pilihan raya umum dianjurkan oleh raja atas nasihat Perdana Menteri. Akta Parlimen 1911 mengkehendaki pilihan raya umum baru diadakan selewat-lewatnya 5 tahun selepas pilihan raya umum sebelumnya. Kedua ialah Amerika Syarikat. Amerika Syarikat adalah persekutuan tertua di dunia. Ia mengamalkan sistem kerajaan republik berperlembagaan dan demokrasi perwakilan di mana pemerintahan majoriti dikawal oleh hak minoriti yang dilindungi oleh undang-undang. Kerajaan Amerika Syarikat ditadbir oleh sistem denda dan imbangan. Sistem persekutuan Amerika Syarikat, rakyat berada di bawah 3 peringkat kerajaan, persekutuan negeri dan tempatan.
Eksekutif dan penggubah undang-undang biasanya dipilih oleh rakyat melalui undi majoriti di setiap daerah. Pertama, perundangan. Kongres Dwi Dewan yang terdiri daripada Senat dan Dewan Perwakilan mengubal undang-undang persekutuan, mengisytiharkan peperangan, meluluskan perjanjian, memegang kuasa kewangan dan kuasa pencabaran untuk melucutkan jawatan ahli kerajaan. Eksekutif. Presiden ialah Panglima Besar Tentera, boleh memveto rang undang-undang sebelum digubal dan melantik ahli-ahli kabinet setelah direstui oleh Senat dan pegawai-pegawai lain yang mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang dan dasar-dasar kerajaan persekutuan. Kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah-Mahkamah Persekutuan Bawahan yang dilantik para hakimnya oleh Presiden dengan kelulusan Senat mentafsir undang-undang serta mengubah undang-undang yang didapati tidak mengikut perlembagaan. Dewan Rakyat mempunyai 435 kawasan pilihan raya. Setiap satu mewakili kawasan pilihan raya untuk tempoh 2 tahun. Dewan Rakyat dibahagikan kepada setiap 10 tahun sekali mengikut jumlah penduduk setiap negeri. California, negeri paling ramai penduduknya, mempunyai 53 wakil. Dewan Negara mempunyai 100 ahli. 2 senator dari setiap negeri dipilih oleh seluruh penduduk negeri untuk tempoh 6 tahun, 1/3 daripada tempat duduk. Presiden berkhidmat 4 tahun dan tidak boleh dipilih lebih daripada 2 kali. Presiden tidak dipilih melalui pilihan raya langsung, tetapi melalui sistem pilihan raya tidak langsung di mana undi penentu diagihkan oleh negeri. Semua undang-undang dan prosedur kerajaan tertakluk kepada semakan kehakiman. Mana-mana undang-undang yang didapati bertentangan dengan perlembagaan akan dibatalkan. Teks asal perlembagaan menggariskan struktur dan tugas kerajaan persekutuan serta hubungannya dengan setiap negeri. Pindaan perlembagaan memerlukan kelulusan 3/4 negeri. Perlembagaan Amerika Syarikat telah dipindah sebanyak 27 kali. 10 pindaan pertama kepada rang undang-undang hak dan pindaan ke-14 membentuk asas hak individu warga negara Amerika. Seterusnya kita akan masuk kepada sistem pentadbiran. Bahagian ini biasanya berakar umbi lama sebelum penciptaan United Kingdom. 4 negeri British tidak mempunyai kelas unit pentadbiran yang sama. Sistem ini tidak banyak berubah sehingga abad ke-19 tetapi peranan dan fungsinya sentiasa berubah. 4 negeri tersebut ialah England, Ireland Utara, Scotland dan Wales. Untuk England, kerajaan tempatan di England menyukarkan organisasinya kerana setiap pihak berkuasa tempatan mengawal selia pengagihan fungsi yang berbeza antara satu sama lain. Perundangan kerajaan ditentukan oleh Parlimen British dan kerajaan kerana England tidak mempunyai parlimen yang diubah suai. Peringkat tertinggi di England ialah 9 cabang kerajaan. Greater London mempunyai penggubal undang-undang dan Datuk Bandar yang dipilih sejak 2000 selepas menerima sokongan padu dalam referendum. Tetapi sebelum ini dicadangkan bahawa kawasan pilihan raya tambahan perlu disediakan oleh Badan Perundangan Tempatan mereka sendiri. Tetapi matlamat itu telah dikalahkan oleh referendum di Timur Laut pada tahun 2004. London terdiri daripada 32 kawasan pilihan raya daerah manakala bahagian pilihan raya yang lain adalah komposit, kerajaan wilayah dan majlis wilayah atau majlis kesatuan. Ahli majlis dipilih melalui sistem pengundian majoriti first past the post di daerah ahli tunggal atau melalui sistem pengundian berkumpulan di daerah berbilang ahli. 1973, Kerajaan Tempatan Ireland Utara telah terdiri daripada 26 majlis daerah, setiap satu dipilih melalui sistem pengundian mudah alih dan terhad kepada perkhidmatan tertentu seperti kutipan sampah, kawalan anjing liar, penyelenggaraan taman dan tanah perkuburan.
Pada 13 Mac 2008, eksekutif bersetuju dengan cadangan untuk memperkenalkan 11 majlis baharu bagi menggantikan sistem ini dan pilihan raya kerajaan tempatan seterusnya ditangguhkan sehingga 2011 untuk menerima pakai perubahan itu. Kerajaan tempatan Scotland terdiri daripada 32 kawasan bandar dengan jumlah kawasan dan penduduk yang besar. Bandar Glasgow, Edinburgh, Aberdeen dan Dundee adalah kawasan bandar yang berasingan. Begitu juga dengan kawasan Highland Council yang meliputi 1/3 daripada Scotland dengan populasi lebih 200,000. Kuasa yang telah diberikan diuruskan oleh majlis yang dipilih yang dibayar sambilan. Pilihan raya tempatan dengan sistem pilihan raya daerah berbilang ahli fleksibel yang memilih 3 atau 4 ahli majlis. Setiap majlis memilih konvener provost untuk mempengerusikan mesyuarat majlis dan juga mempengerusikan upacara menggantikannya. Ahli majlis dijangka mematuhi kod tingkah laku yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Standard untuk Scotland 96. Persatuan Wakil Pihak Berkuasa Tempatan di Scotland ialah Konvensyen Pihak Berkuasa Tempatan Scotland COSLA. Untuk kerajaan tempatan di Wales, ia terdiri daripada 22 kerajaan kesatuan termasuk bandar Cardiff, Swansea dan Newport yang juga merupakan kerajaan kesatuan yang berasingan. Pilihan raya tempatan diadakan setiap 4 tahun melalui sistem First Past the Post. Pilihan raya terakhir diadakan pada Mei 2008. Persatuan Kerajaan Tempatan Wales, Welsh Local Government Association mewakili kepentingan kerajaan-kerajaan tempatan di Wales. Seterusnya ialah sistem pentadbiran Amerika Bersyarikat. Kerajaan Amerika Syarikat tidak mempunyai banyak kuasa. Kongres yang mempunyai banyak kuasa. Kongres mempunyai kuasa untuk mendakwa mana-mana pemimpin yang bersalah termasuk Presiden sendiri. Ini dapat dilihat apabila Presiden Andrew Johnson sebelum ini didakwa oleh Dewan Rakyat kerana dasar beliau bekerja dengan bekas penjawat awam untuk kepentingan politik. Ahli Kongres bebas untuk membuat sebarang kenyataan semasa perbahasan. Mereka tidak boleh ditangkap melainkan kenyataan mereka mengancam keamanan dan keselamatan negara. Mahkamah Agung mempunyai kuasa untuk mempersoalkan Kongres berhubung dakwaan menerima rasuah atau terlibat dalam penyelewengan semasa pilihan raya. Kongres mempunyai kuasa untuk memecat ahli Kongres jika kelakuan ahli itu tidak berdisiplin dan boleh dipersoalkan. Ini boleh dicapai melalui undi majoriti 2/3 Kongres. Kongres adalah sama dengan Badan Perundangan Malaysia yang membuat undang-undang, tetapi Kongres yang meluluskan undang-undang tidak berasaskan parti. Ini kerana Kongres adalah badan yang berbeza daripada jawatan Presiden. Walaupun Presiden adalah Ketua Badan Perundangan, Kongres mempunyai kuasa untuk menolak atau menerima sebarang cadangan oleh Presiden. Semua kuasa berpusat di tangan Kongres. Ini berdasarkan Perlembagaan Amerika Syarikat yang mengatakan all the legislative power herein granted shall be vested in Congress. Kuasa untuk mengawal dan menentukan kewangan adalah salah satu fungsi Kongres yang tertua dan paling penting. Kepentingan kewangan ini selah sebab Revolusi Amerika Syarikat mengisytiharkan tiada cukai tanpa perwakilan. Kongres mempunyai kuasa untuk menentukan jumlah perbelanjaan dan jumlah wang yang diminta oleh Presiden dan pentadbirannya. Ini hanya untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa eksekutif Presiden. Kongres juga boleh mempengaruhi orang ramai dengan membentangkan isu mereka. Seperti penyiasatan Nixon terhadap Presiden pada tahun 1973 mengenai skandal Watergate dan skandal Irongate semasa pentadbiran Ronald Reagan. Kongres adalah yang meluluskan undang-undang, bukan partisan. Kongres ini seperti saya
saya katakan tadi adalah badan yang berbeza daripada jawatan Presiden. Institusi Presiden yang berasingan daripada Kongres juga menghalang Ketua Negara atau Presiden daripada menggunakan Kongres untuk kepentingan pribadi. Sebab itulah di Amerika Syarikat wujud satu sistem yang dinamakan check and balance antara Presiden dan Kongres yang sepatutnya untuk memastikan tiada penyalahgunaan kuasa. Ekonomi. UK iaitu United Kingdom mempunyai ekonomi pasaran bebas yang dikawal separa. UK kini merupakan ekonomi ke-6 terbesar di dunia dan ketiga terbesar di Eropah selepas Jerman dan Perancis. Ekonomi UK kini dikawal mengikut prinsip liberalisasi pasaran seperti cukai hadapan dan peraturan. Revolusi perindustrian di UK mula memberi tumpuan pertama kepada industri tekstil, diikuti oleh industri berat seperti pembinaan kapal, perlombongan arang batu dan kerja besi. AS iaitu Amerika Syarikat sebaliknya mengamalkan ekonomi campuran, kapitalis yang mencipta kekayaan sumber asli, infrastruktur yang dibangunkan dengan baik dan produktiviti yang tinggi. AS adalah pengimport barangan terbesar dan pengeksport ketiga terbesar. Berbanding dengan Eropah, cukai hartanah dan perniagaan AS agak tinggi, manakala cukai penggunaan lebih rendah. Kesimpulannya, United Kingdom dan Amerika Syarikat mempunyai beberapa perbezaan dan beberapa persamaan dalam tadbir urus. Perbezaan dan persamaan ini hanyalah satu proses untuk mentadbir negara dengan lebih berkesan dan membolehkan negara menjadi aman dan terjamin di bawah sistem pemerintahan. Persamaan dan perbezaan antara UK dan AS hanyalah untuk menjadikan proses pentadbiran di negara masing-masing lebih cekap.